Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tutorial ini berkenaan dengan analisis geoprocessing. So, di dalam analisis geoprocessing ini, kita akan melihat satu analisis yang dipanggil analisis overlay intersect. Bagaimana untuk melaksanakan analisis overlay intersect, dan kita akan lihat dan kita akan kaji hasil analisis dari segi output yang akan dihasilkan daripada intersect ni. Okay, jadi ada dua data yang akan kita gunakan di sini untuk analisis overlay ni, untuk tutorial ini. Pertama, data soil, dan kedua adalah data land use. Okey. So, seperti biasa, buka anda punya ArcMap. Tengok di ruangan katalog. Untuk tutorial ini, kita akan lihat di dalam folder khusus GIS, data dan folder geoprocessing. Okey, di dalam folder geoprocessing ini, saya dah siapkan satu MXD file yang bernama geoprocessing.mxd. Anda double klik saja file tu. Dan dia akan buka satu map yang mengandungi dua layer. Pertama, layer land use yang ada di punya kelas guna tanah. Dan kedua adalah data soil. Okey, cuba kita kaji dulu apa maklumat yang ada di dalam kedua-dua layer ini. Pertama, anda right click layer land use, open attribute table. Okey, di dalam layer land use ini ada mengandungi maklumat blok, negeri, daerah, mukim, lot, luas, label, jenis guna tanah. Okey. Dan ada maklumat length iaitu perimeter dan juga area keluasan. Okey. Kita lihat pula untuk data soil, untuk layer soil. Right click, open attribute table. Okey, di dalam layer soil ni ada maklumat soil abbreviation, soil series, soil suitability dan beberapa maklumat lagi lah. Okey, jadi jika anda lihat pada kedua-dua layer ni, datanya berasingan untuk maklumat guna tanah di dalam layer land use. Untuk maklumat soil pula di dalam layer soil. Okey, jadi di sini untuk kedua-dua table yang berasingan ni, anda tak boleh nak tahu, contohnya anda nak lihat untuk maklumat contohnya padi. Padi ni duduk dalam soil series mana? Di dalam ni anda tak tahulah sebab maklumat soil series, kolom untuk soil series tak ada dalam table guna tanah ni. Sebab dia duduk dalam layer soil. Kalau anda buka layer soil pula, dia punya table, anda boleh dapat maklumat soil, tapi anda tak boleh dapat maklumat land use. Contohnya anda nak tahu dalam steep land soil series ni, apa guna tanah yang ada. Maklumat tu tak ada dalam table ni kan, sebab dia duduk dalam table land use. Tetapi dalam GIS ni ada satu analisis yang dipanggil overlay analysis, di mana overlay analysis ni dia akan menggabungkan kedua-dua maklumat table ni duduk di dalam satu table yang sama. Maksudnya dia akan mergekan maklumat soil dan maklumat land use, hasilkan satu output layer yang baru. Output layer yang baru tu kalau anda buka table dia nanti, dia akan ada gabungan maklumat soil dan juga land use. Okay. So overlay analysis yang akan kita gunakan dalam contoh ni adalah overlay analysis intersect. Kalau anda klik dekat menu geoprocessing, okay, di dalam tu ada dua tool untuk overlay analysis yang anda boleh pilih. Pertama intersect dan kedua union. Okey, kenapa dalam tutorial ni kita pilih intersect? Sebab kita nakkan output untuk maklumat yang overlap saja. Dalam contoh ni, ini adalah soil, ini adalah land use, tetapi hasilnya kita nak dalam within area yang overlap saja. Yang di luar ni kita tak nak. Jadi sebab tu kita gunakan intersect dalam contoh ni. Kalau kita pilih union, dia akan generate untuk the whole area. Okey. So anda klik dekat menu geoprocessing, intersect. Okay. Di sini anda inputkan kedua-dua layer land use dan soil tadi. Pertama anda pilih land use, kedua anda pilih soil. Tak kisah anda pilih soil dulu ke ataupun kemudian land use, atau anda pilih land use dulu kemudian soil, tak jadi masalah. Okay, output.
Okay, output feature class, let's say saya masukkan dalam folder yang sama. Folder khusus JIS, data, geoprocessing. Okay, let's say saya namakan sini, disebabkan gabungan, saya namakan land use underscore soil. Okay. Jadi disebabkan saya nak bina sebagai satu file SHP, shapefile, saya tak perlu letak dia punya extension lah. Bila saya klik save, automatic dia akan letakkan .shapefile pada data tu. Okay, yang lain-lain anda tak perlu set, gunakan saja nilai default, klik OK. Okay, ni hasil dia punya layer. Okay, cuba anda offkan dulu layer land use, offkan layer soil. Okay, ni hasilnya. Nampak macam sama macam hasil land use tapi ada beza Beza dia bila anda buka table untuk layer yang baru dihasilkan ni, cuba open attribute table, anda akan lihat di dalam tu ada gabungan maklumat land use dan bersama dengan dia punya maklumat soil. Nampak tak? Dia dah gabungkan. Okay. Jadi maksudnya kat sini, let's say katalah saya zoom. Kalau saya klik satu, saya identify satu polygon. Di dalam polygon tu saya tahu dia adalah guna tanah apa dan dia dalam soil series apa. Dah ada dalam tu lah maklumat tu. Kedua-dua tu ada di situ. Sebab analysis overlay tadi akan menggabungkan kedua-dua maklumat layer tu duduk dalam satu table yang sama. Okay. So apa kelebihan dia di sini Kelebihan dia, satu, mungkin dari segi sekiranya anda nak buat proses carian, carian anda tu lebih fleksibel, lebih banyak option carian yang anda boleh pakai. Contohnya, let's say saya buat carian select by attribute. Saya select contohnya soil series steep land. Okay. Saya klik OK. Okay. So itu dia punya, ni dia punya result dia. Okay, kalau saya buka table and then saya klik dekat selected record. Okay, di sini saya tahu untuk steep land, apakah jenis guna tanah yang terdapat di dalam steep land tu. Okay, saya boleh sort dekat sini, right click, kolom jenis guna tanah, sort ascending. Di sini saya tahu dalam steep land tu ada getah, ada jalan, ada hutan, rumput tebiar dan seterusnya. So maksudnya kita punya proses carian maklumat tu, kita boleh buat macam-macam option carian lah. Sebab ada gabungan maklumat. Dan data tu pun kita boleh analyse dengan lebih detail lah. So itu contoh macam mana kita nak menggabungkan maklumat daripada dua layer yang berbeza kepada satu maklumat yang digabungkan dalam satu table yang sama. So dalam contoh ni tadi kita gunakan overlay analysis intersect. Okey. Sekian saja untuk tutorial ini. Selamat mencuba